الكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Summa aqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi tanzilih laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah sadaqallahul azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi fa'tini mahabbatak wa maghrifatak ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dia, dengan rahmat dia, alhamdulillah. Maka pada pagi ini alhamdulillah kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini bagi menunaikan salat fardu subuh berjemaah, dan mudah-mudahan salat kita, zikir kita serta doa-doa kita ianya akan dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan mohon dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, huraian oleh Tok Pulau Manih rahimahullahu ta'ala, dan kita tengok pada ibarat yang berikutnya. Maka dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata dan cerita, tentang kita sambung kat situ. Yang ni kita baca sikit, kemudian kita sambung yang pagi ni. Dia kata dan cerita, dia kata daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu, katanya telah kulihat Tuhan dalam tidurku, dia kata. Dan tuan, pada pertemuan yang lepas, dalam kuliah kita yang lepas, kita dah terang boleh tak satu orang dia
bermimpi lalu dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kalau perkara itu dikehendaki oleh Allah taala, ianya boleh berlaku. Kerana Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia itu berkuasa melakukan sesuatu perkara. Dan tuan, maknanya Allah taala dia boleh, kalau dia nak, maka perkara itu dia akan berlaku. Dan kita dah terang, itu dari segi kita kata kekuasaan, kudrah Allah Subhanahu wa taala, dia boleh berlaku. Tetapi dari segi perbincangan ilmiah, boleh tak satu orang dia mimpi berjumpa dengan Allah taala, lalu dia cerita dia bermimpi berjumpa dengan Allah taala? Dan tuan, cerita-cerita yang seumpama ni boleh sahaja, sama ada kita nak terima boleh, ataupun kita tak mau terima pun tak apa. Tak mau terima pun boleh. Kenapa? Kerana Nabi SAW menyebut manusia ni dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhirah, bukannya pada hari dia hidup di atas muka bumi ini. Dan tuan, apatah lagi ini adalah cerita. Bila kata cerita ni, maka kadang-kadang riwayat-riwayat hak yang sampai itu, sama ada sumbernya itu ianya dapat kita terima, ataupun ianya adalah riwayat hak yang tertolak. Dan tuan, maka tu adalah daripada segi perbahasan ilmiah. Tapi kita ambil dia punya iktibar dia. Daripada cerita ni kita ambil dia punya iktibar dia, dan iktibar itu adalah bersesuaian dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada dasar dia, kalaulah Allah Subhanahu wa taala dia mengkehendaki akan sesuatu perkara, maka ianya boleh sahaja perkara tersebut berlaku. Manakala dari segi ilmiah, macam kita sebutkan tadi, bahawa ini adalah riwayat cerita. Bila kata dia riwayat cerita, maka terserahlah kepada kita, sama ada kita nak terima boleh, ataupun kita nak tolak pun boleh. Kerana bila kata cerita ni, dan cerita ni riwayat-riwayat hak yang sampai itu, dia tidak sebagaimana di dalam ilmu hadis. Kalau ilmu hadis, kita nak kata itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, piawaiannya begitu ketat. Pasal apa? Kerana kita nak berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau riwayat cerita, dia agak sedikit longgar. Maka kadang-kadang mai cerita kepada kita macam-macam cerita, tetapi kita boleh ambil dia punya iktibar dia. Macam cerita yang kita baca pada pagi ni, yang mana dia kata Yahya bin Sa'id ni, dia pernah cerita bahawa dia bermimpi berjumpa dengan Tuhan. Dan maknanya dia jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara kita berhadapan dengan cerita-cerita yang macam ni, lagu tu lah. Maka mudah-mudahan kita dapat mengambil dia punya iktibar dia. Maka dia kata, daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu katanya, dan juga apa ni cerita-cerita di dalam ilmu tasawuf ni, ianya adalah melibatkan kepada perkara kerohanian. Bila kata dia adalah perkara kerohanian, ianya agak sukar untuk diceritakan kepada umum. Maka kerana tu kita hanya berbalik kepada kaedah ilmu, kemudian apa yang diceritakan oleh ulama-ulama tasawuf ini, tuan-tuan, maka kita serahkan sahajalah
kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah taala sahajalah yang mengetahui akan kebenaran itu. Jadi kita sebagaimana yang disebutkan oleh guru kami, bahwasanya perkara-perkara kerohanian ni kadang-kadang payah untuk kita ceritakan dia. Pasal apa? Kerana dia merupakan pengalaman dalaman. Seperti mana kita nak terang manis. Manis tu kita tak nampak. Gula kita boleh nampak. Tapi nak cerita manis tu lagu mana? Sampai satu tahap bila dia tak boleh nak terang manis macam ni, dia kata hang kena diabetes dulu baru hang tahu manis tu lagu mana, dia kata. Macam tu lah. Baik, maka dia kata Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu kata dia, telah kulihat Tuhan dalam tidurku, maka kataku, wahai Tuhanku, beberapa kali aku mendoa akan dikau. Dan tuan, maknanya Yahya bin Sa'id ni dia tanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, aku ni beberapa kali berdoa kepada engkau ya Allah, tetapi tiadalah engkau perkenankan bagi doaku itu. Maka firmannya, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, aku gemar, dia kata, mendengar suaramu dan terkadang-kadang. Tuan-tuan, jadi bila mana Yahya bin Sa'id ni dia tanya dengan Allah Subhanahu wa taala, pasal apa ni doa dah banyak kali tetapi doa masih lagi tak kabul. Lalu Allah Ta'ala kata, aku gemar, aku suka dengar suara kamu, dia kata. Tuan-tuan, yang ni kita dah habaq dah pada pertemuan yang lepas. Ianya bertepatan dengan apa yang disebut di dalam banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala dia sangat suka dengar suara hamba-hamba dia merintih. Allah Ta'ala suka mendengar suara hamba-hamba dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dah terang dah bahawa ada 3 suara yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, bila mana orang itu dia bangun pagi-pagi, kemudian dia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan tuan, ni suara yang Allah Ta'ala kasih pada dia. Kemudian yang kedua adalah suara orang yang membaca Al-Quranul Karim. Dan tuan, ni suara yang dicintai Allah Ta'ala. Allah suka dengar suara tu. Kemudian yang ketiga adalah sautud dik, suara ayam jantan yang berkokok pada awal pagi. Dan kenapa? Ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, kalau kamu dengar ada bunyi suara anjing, maka kata Nabi SAW, mintalah perlindungan daripada Allah. Dan pasal apa? Kerana Nabi kata pada masa tu dia nampak syaitan pada masa tu. Tetapi kalau kamu dengar suara kokokkan ayam, maka mintalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana masa tu dia melihat rahmat Allah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi benda ni adalah perkara yang sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Maka dia kata, aku gemar mendengar suaramu dan terkadang-kadang adalah menyalahi, dia kata. Tentang menyalahi apa ni? Maknanya orang-orang yang berdoa itu menyalahi syarat-syarat dia. Maknanya manusia ni hanya tahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dia memenuhi akan segala syarat-syarat doa. Dan tuan, antara syarat doa yang paling besar adalah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak doa kita makbul, macam-macam benda yang kita buat,
Antaranya apa? Doa kita mulakan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akhiri doa itu juga adalah dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian macam-macam dia buat, nak boleh apa ni makbulnya doa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kan, tapi faktor yang paling besar sekali doa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apabila dia taat kepada Allah dan dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ni disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Arifillah fir raha." Kamu kena kenai dengan Allah Taala itu pada waktu kamu senang. Nampak tak? Dan pada waktu senang kita bersyukur kepada Allah. Pada waktu senang bagi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, kalau macam itulah keadaan kamu, ya'rifuka fi syiddah, maka Allah Taala dia akan kenai kamu pada waktu nanti kamu susah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doa ni time susah time kita senang kita lupa, doa pun lebih kurang dan sebab itu banyak kalilah kita sebut bila berdoa, tuan-tuan tadahkan tangan kita betul-betul. Kemudian pada masa kita berdoa, kita tawajuh, tuan-tuan, kita menghadap betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sembang, jangan kita buat apapun. Kenapa? Kerana pada waktu itu kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Allah Taala ni bila mana kita berdoa kepada dia, dia akan fokus pada kita. Kerana tu Allah Taala sebut, "Fadhkuruni azkurkum." Ingatlah kepada aku, maka nescaya aku akan ingat kepada kamu, kata Allah. Dan kita kadang-kadang doa lebih kurang. Tapi Allah Ta'ala ni, bila kita sebut nama dia, bila mana kita teringat kepada dia, azkurkum, maka pada masa tu Allah Ta'ala dia akan ingat pada kita. Malah ulama tafsir kata Allah Ta'ala dia ingat kepada kita ni birrahmah, iaitulah dengan rahmat daripada sisi dia. Jadi Allah Ta'ala dia beritahu kepada Yahya bin Sa'id ni, yang mana kadang-kadang adalah manusia itu menyalahi akan syarat dia kerana ketiadaan syaratnya dan juga ketiadaan rukunnya dan juga ketiadaan adabnya. Dan masa berdoa maka tiada dia punya adab, dia tak ada adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena beradab dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita nak menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kerana tu ulama menyebut bila mana seseorang dia berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menghadirkan jiwa dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita usahakan benar ni. Tapi kalau kita payah nak hadir hati dengan Allah, khusyuk pun payah. Disebutkan oleh ulama, orang yang payah hati dia khusyuk ni adalah orang yang lalai dengan Allah. Kemudian dia adalah orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu berlaku kesukaran pada dia untuk dia khusyuk, untuk dia hadirkan hati dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaulah dia satu orang yang dekat dengan Allah Taala, kalaulah dia satu orang yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia untuk menghadirkan jiwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala kata, maka orang ni tak ada syarat dia, kemudian tak ada rukun dia,
dan juga tak ada dia punya adab dia, dan ketiadaan menjalani jalan yang sebenarnya. Tuan-tuan, ni yang paling besar sekali. Maknanya apa? Dia tidak taat kepada Allah Ta'ala, kemudian dia tidak menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dosa ni dia bukan hanya setakat doa tak makbul. Tuan-tuan, malah dosa itu juga penghalang daripada seseorang itu mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, az-zambu, kata Nabi, dosa itu tadi adalah mengharamkan rezeki ke atas si pembuatnya. Tuan-tuan, bila kata rezeki ni macam-macam kan? Duitnya, kemudian ketenangannya, kemudian kesihatannya, macam-macam. Tuan-tuan, maka kata Nabi SAW, kerana dengan dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka menghalangkan dia daripada mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala dia habaq kepada Yahya bin Sa'id ni, kamu tidak ada syarat dia, tak ada rukun dia, adab pun tak ada, dan juga tidak menjalani jalan yang sebenar. Dan maknanya apa? Dia tidak taat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian dia kata lagi, dan setengah daripada syarat berdoa itu, dia kata, dan setengah daripada syarat doa itu adalah ketiadaan isti'jal. Tuan-tuan, maknanya apa dia makna isti'jal ni? Maknanya dia tidak tergesa-gesa di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan minta cepat-cepat supaya doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, habis itu apa yang perlu kita buat ketika mana berdoa kepada Allah Ta'ala? Dan tuan, bila berdoa pada Allah bukan minta cepat. Dan tuan, kita berdoa ni, sebab tu tuan, sebelum ni kita dah terang dah dalam bab doa, apa-apa yang didoakan oleh manusia Allah beri bukan ikut apa yang dia doa, tetapi Allah Ta'ala akan beri mengikut apa yang dia kehendaki. Dan tentu yang pertama. Yang kedua, bila mana dia berdoa kepada Allah, Allah akan makbulkan doa dia bukan pada waktu yang dia nak, tetapi adalah pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadi dalam berdoa ni apa sebenarnya yang perlu kita buat ni? Bukan minta isti'jal. Dan bukan minta cepat-cepat doa kita dimakbulkan oleh Allah, tetapi bila berdoa kepada Allah, kita serahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, cerita dia, hamba ni dia bukannya mengarahkan Allah Ta'ala. Dan tuan, cerita dia, hamba ni dia bukannya nak suruh Allah Ta'ala ni kabulkan doa dia. Bila kata hamba ni, dia kena menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kalau kita tengok makna Islam, tuan-tuan, Islam tu sendiri, apa dia makna Islam? Makna Islam adalah al-istislam. Tu mula-mula sekali. Bila orang ni dia jadi orang Islam, mula-mula sekali dia kena buat apa? Al-istislam. Dia kena menyerahkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maknanya apa? Dia kena bermesra dengan segala yang diperintahkan. Dia kena bermesra dengan segala hak yang dilarang. Dan tuan, dia kena bermesra dengan segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, sebab itu bila berlaku apa-apa musibah pada kita,
Dia bukan hanya setakat mati saja, tapi apa-apa pun juga musibah. Kata Nabi SAW, hendaklah dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, apa juga musibah. Nah, sat lagi ni tak apa musibah yang kena atas kita ni. Dan tuan, sedih ya sedih, tuan. Tetapi Nabi SAW ajak, bila kena musibah sahaja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, daripada Allah Ta'ala kita datang, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jualah kita akan dikembalikan. Dan pasal apa nak kena sebut apa ni ayat ni? Pasal apa Nabi suruh sebut perkataan ni? Supaya manusia itu sedar bahawa diri dia dah serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dia wajib untuk taat dan juga patuh dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala ni, dia termasuk daripada bahagian iman. Dan sebab itu kalau kita tengok dalam rukun iman yang paling akhir, dan ni yang paling susah ni. Kalau hak yang lain tu mudah kan? Dia percaya kepada Allah Ta'ala. Dan percaya. Kita mana tak percaya, kita percaya Allah Ta'ala lah hak yang bagi rezeki. Dan tuan, kita percaya semuanya adalah mai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti kita akan tengok nanti, pada hikmah yang berikutnya, yang mana manusia itu masih lagi hati dia terikat dengan segala agrar. Dan apa dia agrar ni? Dia masih lagi bergantung harap dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyebabkan apa? Menyebabkan kurang dia punya pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kata Imamul Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata bersihkan hati kalian, dia kata, sehinggalah kalian tak rasa takut dengan makhluk, dan juga tidak bergantung harap dengan makhluk. Pergantunganmu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nak sampai kepada tahap tu. Kita tahu Allah Ta'ala bagi rezeki, dan kita tahu Allah Ta'ala itu adalah segala-galanya. Tapi hati kita masih lagi bergantung harap kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia nampak yang boleh memberikan manfaat pada dia adalah makhluk ini. Tuan-tuan, jadi dia kata apa? Dan setengah daripada syarat doa itu ketiadaan isti'jal. Dan tuan, maknanya apa? Dia tak minta cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah bila dia berdoa, maka dia serahkan doa itu dan juga perkara itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kita duduk di bawah apa dia? Di bawah pemerintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maka kerana tu, bagi insan yang dia duduk di bawah kekuasaan Allah Ta'ala ni, dan tuan, dia redha apa yang Allah Ta'ala nak buat pada dia pada hari ni, maka dia hanya mengikuti apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, maksud mengikuti takdir ni bukanlah dia tak buat apa-apa. Kita jangan faham sampai ke situ pula. Dia tunggu ya, tunggu tak boleh. Sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa ardah, dia pernah tegur kepada beberapa orang di dalam masjid yang hanya sekadar menunggu anugerah daripada Allah tanpa melakukan apa-apa pun juga. Dan tuan, Sayyidina Umar kata, kamu semua ni kadzab, kamu semua ni adalah pendusta, kata Sayyidina Umar.
Lah ni aku perintahkan kamu keluar, kamu pi cari rezeki, kamu pi buat kehidupan kamu. Kamu keluar lah ni. Tuan-tuan, maknanya apa? Nah, usaha ikhtiar ni dia adalah sunnatullah. Ianya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita dah sebut dah sebelum ni bagaimana Nabi SAW dalam perang Uhud pun Nabi SAW kena teruk sana, sampai patah gigi Nabi SAW. Dan Nabi juga mengenakan baju besi ketika mana dalam peperangan. Dan sebab itu, kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, macam mana Imam Tirmizi dia bawa hadis-hadis berkenaan dengan baju besi Nabi, dan juga dia bawa hadis-hadis berkenaan dengan pedang-pedang yang dimiliki oleh Nabi SAW. Dan patutnya kalau tumbuh macam tu saja, baik Nabi doa lah, kan? Jadi tak ada lah hak yang mati, tuan-tuan. Jadi tak ada lah Nabi sampai patah gigi. Patutnya Nabi doa je, ya Allah bagi mati mau kali kan senang, tapi tak, Nabi pakai baju besi. Nabi juga angkat dia punya senjata dia. Dalam perang Uhud Nabi pernah diangkat. Pasal apa? Nabi kena teruk dalam perang Uhud ni sampai tercabut gigi Nabi. Maka usaha ikhtiar ni dia adalah sunnatullah. Ianya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya kita kena ada keyakinan usaha ikhtiar itu dia tidak akan berlaku melainkan apabila dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka dia kena serah. Maka dia kata, dan setengah daripada syarat doa itu ketiadaan isti'jal, maknanya dia tak minta cepat-cepat dikabulkan doa, iaitu dikatanya telah mendoa aku. Ni biasa kita sebut ni. Yang ni biasa kita duk sebut ni. Dia kata apa? Aku telah berdoa, dia kata. Aku telah pun mendoa, dia kata. Maka tiada diperkenankan bagi doa aku itu, dia kata. Tuan-tuan, yang ni kita biasa duk sebut ni, ada doa ni dah banyak dah, dia kata. Sampai berlumuh ayat liuk ni. Tuan-tuan, subhanallah, kita dah baca dah sebelum ni, bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam, tuan-tuan, berapa lama dia berdoa dengan Allah? Selama lebih kurang 40 tahun dia berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Barulah doa itu dimakbulkan Allah, barulah Fir'aun itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita baru 2-3 hari doa, tuan-tuan, baru 2-3 hari. Itu pun time susah, kan? Time dia dah kena dah. Masa tu dah tertimpa tangga dah, orang kata. Ni barulah tahu dia nak berdoa. Masa tu tak ada siapa pun yang boleh cuit badan dia. Tapi sebelum ni masa doa, masa doa dia relax, dia sembang lah, kemudian dia duduk melawak dengan kawan dia lah, doa pun tak fokus apa semua sekali, tuan-tuan. Maka dia minta apa? Dia minta cepat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Allah Musa alaihissalam sendiri pun selama berapa tahun? 40 tahun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan, menjadi buruan, kemudian orang ni cari Nabi Allah Musa alaihissalam, mereka disakiti oleh tentera-tentera Firaun. Tuan-tuan, bahkan ada sebahagiannya hak yang mati pun ada. Pasal apa? Kerana beriman kepada Allah dan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Tuan-tuan, doa punya doa ni 40 tahun, tuan-tuan, barulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita kata dikatanya
telah mendoa aku. Tuan-tuan, dia kata aku dah doa dah. Dia kata, maka tiada diperkenankan bagi doa aku itu. Tuan-tuan, maknanya apa? Dia mengeluh doa dia tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi kita kena ingatlah, bila kita berdoa ni bukannya minta cepat, tetapi kita serahkan sahaja perkara itu di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kehidupan kita ni kita tahu, dia adalah sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia itu. Tengok, pasal apa yang kita ni mai ke sini ni? Tuan-tuan, ni dia punya fungsi dia. Illa liya'budun, adalah untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, tapi nak buat lagu mana? Hati kita ni dimasuki dengan dunia dengan begitu besar. Tuan-tuan, kita cinta kepada dunia ni. Tuan-tuan, cinta kita kepada dunia ni sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut, Allah Taala kata apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, kata Allah. Tidakkah kamu tengok, kata Allah, macam mana manusia itu dia menuhankan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, dia bertuhankan kepada hawa nafsu dia. Maka kerana tu dia tak nampak lagi dah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, benda yang paling berat sekali bila mana dia tak boleh nak beriman dengan qada dan juga qadar Allah taala. Ni yang paling berat. Tuan-tuan, dia percaya dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dia meyakini akan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, makna apa ni? Tuan-tuan, maknanya orang ni adalah orang yang rida dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita berdoa pada Allah Taala ni, jangan minta istijal, tetapi kita serah, dan jangan sama sekali kita mengeluh di dalam doa kita, malah kita berterusan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia kata lagi, yang ni kita baca sahaja. Nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Maka dia kata, dan kata Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdi radhiyallahu anhu, dia kata, tiap-tiap orang yang tiada di dalam doanya meninggalkan bagi ikhtiarnya dan redha hak ta'ala, maka iaitu orang yang istidraj, iaitu pada orang yang dikata baginya, sampaikan oleh kamu akan hajat kamu, maka bahawasanya aku benci akan mendengar suaranya. Maka apabila ada di dalam doanya serta ikhtiar hak ta'ala, tiada serta ikhtiar dirinya, maka adalah ia diperkenankan doanya itu. Tuan-tuan, yang ni nanti kita akan terang pada pertemuan yang akan datang. Tuan-tuan, tetapi kita cerita sikit ibarat yang kita baca ni. Tuan-tuan, Tok Pulau Manih rahimahullahu ta'ala, dia nak habaq dengan kita. Tuan-tuan, tadi orang ni bila dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu doa dia tak dikabulkan, berhari-hari dia berdoa kepada Allah. Tuan-tuan, yang tu pasal apa? Kerana Allah Ta'ala suka dan cinta mendengar akan doa-doa dia. Tuan-tuan, tapi ada orang yang bila mana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipercepatkan segala rintihan dia, dipercepatkan segala doa-doa dia. Dan perkara ni
kata ulama berkemungkinan dengan dua perkara. Tuan-tuan, yang pertama, mungkin doa dia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, tengok tuan-tuan, berkemungkinan Allah Subhanahu wa taala tak suka dengan suara dia. Tuan-tuan, tak suka suara ni bukan makna kata suara tak sedap, tuan-tuan, tapi Allah taala benci kepada dia. Allah Subhanahu wa taala tak suka kepada dia, sehingga kan Allah tak mau dengar akan rintihan daripada dia, lalu dikabulkan doa bagi dia supaya apa? Supaya orang ni dia tidak lagi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi hati-hati. Nah, kadang-kadang manusia ni ada masa dia kena istidraj. Tuan-tuan, istidraj ni apa dia? Istidraj ni contoh dia, orang ni buat maksiat, kemudian orang ni dia langgar apa-apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa yang sama dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hak ni cukup bahaya. Tuan-tuan, dia berasa senang. Tuan-tuan, senang ni satu, dia lupa. Yang keduanya, bila dia tak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, tiba-tiba dia senang. Tuan-tuan, akibat dia apa? Dia akan semakin lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, antara pujian dengan celaan mana lagi elok, tuan-tuan? Celaan itu lagi elok lagi daripada pujian. Tuan-tuan, bila mana kita dicela ni, maka kita tahu kita punya kelemahan kita. Dan bila kita dicela, kadang-kadang ianya menjadi pembakar semangat kepada kita. Tapi berbeza dengan pujian. Dan tuan, kalau pujian ni, bila kita tanya, macam mana tadi aku nyanyi tadi macam mana dia? Nah, dia pun kata, tadi hang nyanyi okey ya, dia kata. Suara bukan sedap pun. Tapi kerana hak tu kawan dia. Dan tuan, kerana dia pun selalu belanja roti canai kat kawan dia ni. Tuan-tuan, kawan dia kata, tadi okey. Dia kata, tak ada apa, tak ada masalah apa. Tuan-tuan, bila dapat pujian ni, dia payah nak tengok kepada kesalahan diri kita. Padahal, tuan-tuan, kelemahan kita ni, apa dia? Kelemahan kita ni adalah perkara-perkara yang tidak okey pada diri kita. Hak tu yang perlu diperbaiki, untuk kita pi lebih jauh lagi, untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi. Maka kerana tu, istidraj dia merupakan satu benda hak yang bahaya. Pasal apa? Dia buat maksiat, tetapi dia masih lagi diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Tok Pula Maneh rahimahullahu taala, maka orang itu disegerakan hajat dia. Pasal apa? Bahawasanya aku benci kepada dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang senantiasa diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala, dan orang-orang yang dapat redha dengan segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita sedar, tuan-tuan, bahawa kita ni adalah hamba. Bila kata hamba, sami'na wa ata'na, kami dengar dan juga kami akan patuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan terang pada ibarat hak yang ni. Ibarat hak yang ni kita kena dengar elok-elok, kemudian kita kena faham elok-elok. Pasal apa, tuan-tuan? Kitab Hikam ni dia bukan lagi terang pada bab zahir lagi dah. Tuan-tuan, dia terang kepada kita pada bab dalaman kerohanian seseorang. Tuan-tuan, jadi kadang-kadang kita payah nak faham. Payah nak faham tu kerana apa? Kerana dia adalah perkara kerohanian. Ianya adalah perkara dalaman seseorang. Dia perkara rasa. Tuan-tuan, bila perkara rasa ni dia nak ceritakan kepada orang ni susah. Sebab itu kata ulama, man lam yazuk lam yadri.
Siapa-siapa yang tidak pernah rasa, maka dia tidak akan pernah mengetahui, kata ulama. Dan tuan, mudah-mudahan kita diberikan rasa untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.